Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kalau dah bersedia, sila ambil sedikit nota untuk saya ceritakan tentang tempe. Yang berasal ataupun ramai-ramai yang menggunakan tempe ni selalunya menggunakan kacang soya. Okey, walaupun tempe boleh diperbuat oleh legium-legium yang lain seperti kidney beans ataupun pinto beans, setengah orang buat daripada bijirin-bijirin ataupun legium-legium yang lain-lain. Namun yang terkenal ialah tempe daripada kedelai. Kedelai ni bahasa Indonesia untuk soya bean. Baik, sejarah tempe kalau anda tahu terkenal, dan Pulau Jawa, okey, Indonesia merupakan tempat yang diiktiraf sebagai ibu ataupun tempat bermulanya tempe. Terkenal sebagai makanan dulu-dulunya di semua pelosok. Memang awal-awalnya untuk orang miskin sahaja, tapi sejak kebelakangan ni untuk 5-star hotel pun dah banyak menggunakan tempe sebagai menu mereka. Okey, dan bagi mereka yang suka makan tempe, you fahamlah ada beberapa jenis tempe, dan sebenarnya bermula daripada tahun 1814 lagi. Sejarah ni dah bertulis di sebuah buku yang diterajui oleh orang-orang Dutch. Kan dulu orang Belanda menakluki pulau inilah, kepulauan Indonesia semua, ada ditulis dengan perkataan Serat Centini, nama asal dari dalam bahasa, mungkin bahasa Dutch kot, dan daripada Dutch tu dibawa oleh pengaruh Cina pun ada juga dengan buat tofu. Mereka ingat tak tofu? Lepas tu baru ada yang dipanggil tempe. Okay, sejarah mengatakan sebenarnya asal usul ada seorang perempuan tu bawa kacang soya yang telah direbus, lepas tu dia balut dalam satu daun nama daun waruk. Sekarang ni orang pakai daun jati, daun-daun lain pun pakai juga, tapi sejarah mengatakan daun waruk ni lah ada sejenis yeast ataupun ragi di dalam ataupun di bahan senyawa daun itu, menyebabkan bakteria dalam ragi itu boleh menyebabkan tuan yang bawa kacang soya ni terlupa nak makan. Lepas 2 hari dia buka-buka tengok nampak putih-putih dan boleh kejap sikit dan dia rasa macam sedap. Jadi itu orang panggil apa, sejarah ataupun cerita. Nak kata dongeng tak tahulah, tapi ramai orang Indonesia mengatakan daun waruk itu dah sebenarnya ibu tempe sebenarnya, sebab raginya, bakterianya, sporanya tu datang daripada situ. Baik, apapun kita nak tahu bahawa tempe ni memang terkenal sebagai superfood. Orang dah iktiraf juga dia sebagai superfood. Sebab apa? Bagi kita yang suka untuk jadi vegetarian, untuk sekian-sekian hari kita tak mau makan benda yang berdaging langsung, tak mau benda-benda lain kecuali vegetable saja, nak jadi vegetarian, ini antara pengganti protein yang terbaik. Sebab dia ada semua 9 essential amino acid. Kita kan ada hampir, kita perlukan 22 tak salah saya protein amino acid ni, tetapi 9 harus dimakan. Body kita tak boleh keluar sendiri dan harus diambil daripada makanan, daripada luar masuk ke dalam. Jadi dengan itu kita kalau dapat tempe saja dah komplit satu protein yang penuh dengan 9 amino acid. Kalau you dengar seperti phenylalanine lah, valine lah, threonine lah, tryptophan, nama-nama ni lah saya pun tak ingat, leucine, isoleucine. Jadi ada dalam semudah tempe ni. Tadi saya tanya satu ketul macam ni, okay, bagi mereka yang belum kena ataupun belum pandai tentang tempe, ni tak dipotong, saya suruh potong. Ni dah dipotong 2. Okey, ni tempe yang belum saya goreng atau belum dimasak, tapi sebenarnya dah boleh dimakan ni. Okey, sebab kebanyakan daripada tempe asalnya telah direndam dia punya kacang soya dan dah direbus hampir 3 suku masak. Okey, lepas tu dibuang kulitnya. Lepas dibuang kulitnya nanti
dimasuk ragi dan disimpan elok-elok, mesti bersih. You tengok yang putih-putih ni sebenarnya bukan tepung, tapi ada juga orang balut diselimut dengan tepung kan. Tapi sebelum nak masuk tepung yang dijual, yang putih-putih ni sepatutnya ragi ataupun tapai dia dah di proses penampaian ataupun fermentasinya berlaku, sebab dimasukkan dengan orang panggil rhizopus. Rhizopus tu macam ibu dia lah. Ibu ragi tu ada dua jenis. Satu Rhizopus azarae, satu lagi Rhizopus oligosporus. Nama ni saya kali ni je baca, lepas tu saya tak ingat pun. Yang penting kita tahu dia orang menggunakan ibu ragi ni. Jadi kalau you nak buat sendiri pun, you tengok kat Google, boleh, tak susah pun. Cuma kena sabar sikit. Sebab apa? Lepas tu nanti you letak tempat yang sesuai, you tekan elok-elok, you simpan. Dan dia ada 5 jenis tempe yang kalau orang Indonesia tu, kalau satu hari you dah nak makan, katakan ni baru siap pagi tadi, you nak makan sekarang, yang ni dipanggil mendoan. Mungkin maksudnya satu hari lah tu. Lepas tu kalau 2 hari, besok dah dipanggil, kalau you simpan 2 hari, dia panggil fresh ataupun masih lagi orang kata apa, segar. Okey, lepas tu kalau you simpan 3-4 hari, dia panggil semangit. Kalau you simpan sampai 5-6 hari, dia panggil bosok, bukan busuk, bosok. Tapi kalau lebih pada seminggu sampaikan 2-3 bulan, itu dipanggil terasi. Kadang-kadang terasi bahasa sana tu lebih kurang macam kita ni, macam sambal belacan lah kan. Tapi itu kalau kita buat sambal. Tapi kalau you buat ni simpan lama, kadang-kadang tukar warna pun belum lagi rosak sebenarnya, asalkan dia tidak sebenarnya tercampur dengan bakteria-bakteria yang tak sepatutnya lah. Tapi kalau you goreng, dia akan jadi macam ni. Saya baru belajar, dan anda pun kena tahu semua vitamin dan mineral yang ada dalam ni, yang saya akan cerita sekejap lagi, akan menjadi setengah aja kalau you dah goreng. Saya ulang lagi sekali, kalau kita dah goreng, dia tinggal 50% saja dari segi nutrien dia. Maklum sajalah, panas. Apa saja yang atas daripada 118 degree centigrade, tu saya nak tahu kalau minyak yang tengah panas menggelegak tu berapa sentigrade. Kata orang sampai dekat 200 ataupun 180. Itu kadang-kadang kalau lama sangat you rendam dalam minyak panas, tak sampai kadang-kadang 1/4 kot dia punya zat-zatnya. Betul lah. So yang penting anda tengok bezanya, yang ni yang digoreng, yang ni yang di air fry. Tak air fry, tak masuk dalam pemanas udara tu. Yang zaman sekarang semua tak pakai minyak kan. Ni kering dia, nampak? Okey, cun. Okey. So daripada sini okey, dia macam sponge yang tebal tu. Best bau dia. Okey, yang ni bau bekas goreng lah. Yang ni tak bau apa sangat. Okey, tak terbakar pun sebab air fry. Okey, baik. So yang penting kita kena tahu, kalaulah kita sebenarnya faham yang Tuhan jadikan untuk orang miskin ni, satu bungkus macam ni setengah, so ada besar ni lagi, cuma RM1 je kalau kat pasar. So jadi murah dan cukup banyak manfaat. Kalau satu cawan penuh, kalau you masukkan ni semua, you kumpulkan satu cawan lebih kurang, berarti satu keping ni lah lebih kurang 31 gram protein. Jadi dia paling banyak protein, tidak ada lemak, langsung cun tak. Mungkin ada sedikit karbohidrat saja, tapi yang paling best ialah protein. Nombor 1. Nombor 2, bila protein, anda kena belajar dia dipanggil thermogenik. Thermogenik ni maksudnya memanaskan. Sebarang jenis protein kalau masuk dalam badan kita, terutama sekali protein yang baik macam ni, datangnya daripada pohon ataupun daripada bijirin, itu antara terbaik, bukan daripada yang ada mata ada kaki, maksudnya bukan daripada binatang. You dapat semua manfaat. Tadi saya kata apa, protein pun ada, you tak payah gaduh nak gigit daging lagi dah. Dan thermogenik maksudnya dia memanaskan. Bila memanaskan berarti dia boleh pecah lemak, maksudnya fat burning. Nombor 2, sampai baby pun boleh, asalkan dia dah boleh kunyah, dia dah boleh makan. You kena orang panggil apa, jinak-jinakkan dengan tempe. Sebab apa? Dia senang absorb, dia senang diasimilasikan, boleh dihisap oleh lining usus kita. Berarti absorbability-nya, cara dia
tarik zat-zatnya tu, protein-proteinnya tu daripada budak kecil lagi dah boleh. Senang sangat. Absorbability-nya bagus. Dan dia selalu di negara-negara yang telah maju dah dibawa ke merata dunia sekarang, sampaikan you sebutlah, saya dah kata tadi, hotel 5 bintang pun untuk menggantikan daging, menggantikan ikan, menggantikan semua jenis protein yang orang tak mau makan. Dari segi kalau tak mau daging lah, dia menggantikan. Seterusnya ialah dia lawan kolesterol. Dia juga bagus untuk pencernaan dan penjagaan usus. Ini antara penjagaan makanan yang selalu disebut penuh dengan orang panggil penjagaan mikrobiom atau bakteria yang baik dalam perut kita. Ialah contoh terbaik malam ni ialah dipanggil tempe. Dan tempe ni kalau you tengok, dia boleh diiktiraf sebagai probiotik, iaitu makanan bakteria dalam perut kita, dalam usus kita, dalam kolon kita tu bagus sangat-sangat. Nombor satu, dia juga dari sudut prebiotik, dia juga sebagai pemakanan satu. Nombor dua, dia juga menjadi bakteria sebab dia berasaskan daripada bakteria. Bermaksud dia juga ada lactobacillus. Bukan setakat dia bagi makan je bakteria, dia juga bakteria. Okey, lepas tu dari sudut penjagaan kesihatan usus, saya dah kata tadi, cuma satu je you kena berhati sikit, kena berwaspada sikit. Kalau nak makan pun janganlah terlalu banyak sangat, walaupun dia kata kalau nak jadi masalah goiter, tahu tak? Sebab kalau orang yang sensitif kepada kacang soya, kalau terlalu banyak dia makan, dia boleh dapat goiter. Goiter ni thyroid you akan jadi bengkak. Tetapi nak jadi goiter, you kena makan sampai orang kata apa, berkilo-kilo lah. Takkan orang makan berkilogram kan. So namun you kena hati-hati. Kalau you dah sensitif, kalau you dah memang ada thyroid, you kena hati-hati sikit. Itu saja. Baik, hyperthyroid lah. Okay. Lepas tu dia mengurangkan insulin resistant. Jadi orang diabetes boleh tak boleh? Boleh sangat-sangat. Orang blood pressure boleh sangat-sangat. Orang yang ada saraf pun dibantu. Yang shock sekali sebab dia ada tryptophan kan tadi. Threonine, tryptophan, methionine, leucine. Nama-nama ni bila you dengar ataupun tak ingat pun tak apa, saya bagi tahu kat you sekarang, dia meningkatkan mood you. Dia bagi kita happy sikit. Jadi best lah kan. Agaknya siapa yang makan tempe banyak-banyak tu boleh senyum lebih sikit kot. Okay? Yang penting tak ada satu pun tulis kat sini muka boleh jadi putih ataupun jadi cerah. Saya tak tahulah tu. Okay? Pregnancy boleh tak? Bagus sekali. Sebab apa? Dia banyak vitamin B. Ada folate lagi. Memang orang pregnant suka sangat cari benda-benda yang ada iron, ada folate, ada riboflavin, B6, B kompleks, B12 pun dipercaya ada. Wah, saya kalau tahu yang ni, ni yang saya kata kalau saya tahu tu. Sebab B12 ni selalunya orang yang tak makan daging susah nak dapat B12. Kan kena cari makanan-makanan rumpai laut, makanan yang daripada dasar laut, barulah miso soup, nak kena ambil natto daripada Japan semua. Rupanya ni kat belakang rumah kita, kat pasar-pasar kita ni, maksud saya tempe ni ada. B12 walaupun sedikit tapi tak apalah, kita makanlah, benda ni bukan mahal pun. Okey, ada magnesium, phosphorus, potassium, copper, zinc, list lah, panjang lebar list dia. Lepas tu dia meningkatkan tenaga, dia menguatkan tulang sebab dia ada kalsium juga. Dan bukan takat dia ada kalsium, dia ada bahan yang boleh menghisap kalsium kat dalam badan kita. Maksudnya senang digestion of calcium. Dia meningkatkan memori, lagi sekali bagus untuk kita menahan daripada tak kena dementia. Dia mengurangkan masalah flatulent, orang yang suka berangin perut atau suka masalah ni lah, masalah kentut, jaga baik-baik. Dia terkenal untuk memori dan juga penjagaan kesihatan otak. Lagi apa bagusnya untuk darah, dia juga anti bleeding, maksudnya dia menahan daripada kita senang berdarah, anti bleeding. So jaga baik-baik. Kalau you ambil ubat-ubatan pencair darah ke apa-apa tu, discuss dengan doktor dulu boleh tak, tapi dia mesti bagi you makan tempe je. Alright, so jangan risau sangat lah.
Asalkan kalau you yang jenis diet ni, lagi bagus you belajar makan tempe ni. Sebab apa? Dia mengenyangkan, kita rasa tu sampaikan meal yang seterusnya. Nak makan kali yang kedua nanti pun you masih lagi terasa tempe tu memberi impact kepada kekenyangan kita. Kita rasa puas je, rasa dah kenyang je. Okay? Terkenal, ada juga kajian mengatakan dia lawan kanser. Ni sebab yang seronok ni, dia antioksidan dia kuat, dia anti-inflamasi, dan kalau anda tahu dia juga menjaga jantung. Saya tengok-tengok kat sini, saya nak tanya apa yang dia tak jaga, apa yang dia tak buat. Cuma dia tak tulis autoimmune je, tapi kat sini dia ada satu perkataan mengatakan meningkatkan immunity. Cuma saya perasan sangatlah Tuhan selalu memberi makanan-makanan yang kita tak sangka-sangka ni. Kalau dulu saya cerita buah nona, kita cerita daun salam, simple-simple kan. Kan kadang-kadang cuma dah pokok moringa, daun moringa, dahsyat-dahsyat dia punya impact, betul tak? So tak semestinya makanan yang mahal-mahal atau terkenal sahaja di tempat-tempat restoran besar-besar. Ini makanan kalau kita pergi di tepi-tepi jalan kat Indonesia, semua tempat ada, betul tak betul? Okay? Cuma dia goreng terlalu lama kot dengan tepung semua sekali, takut hilang dia punya manfaat. Tempe dapat dia punya apa yang dipanggil recycle oil tu punya masalah pula nanti. Okey, kita dah habis malam ni insyaAllah. Yang penting saya nak cerita apa jenis lagi yang you boleh tengok diperbuat daripada tempe ni. Kalau saya pegang ni pun syok, dia ringan je. Okey, boleh takkan saya nak makan depan you, betul tak? Tak elok juga. Tapi yang ni dah boleh makan sebenarnya. Okey, siapa yang biasa makan mentah tapi sebenarnya dah dimasak pun no problem. Okey, ada kebelakangan ni dekat 100 menu ataupun 100 resepi yang diperbuat daripada tempe. Maksudnya you boleh buat daripada makanan biasa, goreng-goreng macam ni, air fry macam ni saja, ataupun you boleh buat sampai ada yang buat puding, ada yang buat aiskrim, ada yang buat mas lagi. Saya tak cerita lain pada makanan. Okey, ada orang buat sampai ke noodle lagi, dia campur dengan tempe ni. Of course ada orang boleh buat chips kan, macam untuk makan kudapan ni. Ada yang buat bihun, ada yang buat brownie, ada yang buat kuih muih. Masya Allah, kalau saya tengok tadi tak sangka pula lah, orang dah pandai. Dan disebabkan dia macam plasticine, kadang-kadang kalau awal-awal lagi you design, kalau you nak katakan chef tu nak buat bentuk ikan, dia boleh buat bentuk ikan, tapi semuanya tempe. Nak buat bentuk apa-apalah, nak buat bentuk kereta, dia boleh buat bentuk kereta. Jadi saya seronok sangat cerita pada you all malam ni, sebab makanan ni kegemaran saya juga, dan dia senang. Nak masak apa pun boleh, nak masak daripada masakan biasa, goreng biasa, sanggakan yang eksotik, nak buat sampai gulai apa semua pun boleh. Ada orang buat jenis bacem tu, yang paling saya suka bacem. Nanti sekali-sekala nanti kalau sempat, kalau orang rumah tak reti pun tak apa, kita ada pembantu rumah yang boleh belajar daripada orang Indonesia buat. Sebab mereka memang pandai makanan-makanan yang berbentuk dia asasnya daripada tempe. Alright, cukup dulu pada malam ini saudara-saudari sekalian. Mengharapkan anda belajar makan tempe, dan yang kita nak makan 2 atau 3 kali maksimum sehari tu, salah satu daripadanya you masukkan tempe. Faham? Selalunya dinner lah. Okey, cukup dulu. Okey, terima kasih banyak, dan saya mendoakan lagi sekali, sambil tu kita pun mendoakan semoga mereka semua selamat dan Tuhan menjaga supaya dalam keadaan yang sihat walafiat. Sebab kadang-kadang ada yang kita risau tu anak cucu yang kecil-kecil tu, ya. Alright. So kita sama kita juga doakan semoga hidup kita semoga bahagia, hidup dunia bahagia, akhirat syurga. So let go and feel good all the time. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.